Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? InsyaAllah untuk hari ini kita akan pelajari tajuk Al-Istisna. Untuk pengetahuan para pendengar sekalian, Al-Istisna adalah salah satu tajuk daripada tajuk-tajuk Nahwu. Sebelum kita pelajari apakah itu al-istisna, mari kita lihat terlebih dahulu ayat-ayat yang berikut. Yang pertama, Zahaba at-tullabu ila al-madrasati. Yang bermaksud, pelajar-pelajar lelaki telah pergi ke sekolah. Ayat seterusnya iaitu la yahduru at-tullabu al-fasla, yang bermaksud pelajar-pelajar lelaki tidak hadir ke kelas. Ayat seterusnya iaitu jalasa at-tullabu ala al-kursiyyi. Ayat ini bermaksud pelajar-pelajar lelaki telah duduk di atas kerusi. Para pendengar sekalian, mari kita lihat ayat-ayat yang seterusnya. Zahaba at-tullabu ilal madrasati illa Zaidan. Ayat ini bermaksud pelajar-pelajar lelaki telah pergi ke sekolah kecuali Zaid. Ayat ini menunjukkan Zaid terkecuali daripada pelajar-pelajar yang telah pergi ke sekolah. Ayat seterusnya, la yahduru at-tullabu al-fasla siwa Zaidin, yang bermaksud pelajar-pelajar lelaki tidak hadir ke kelas kecuali Zaid. Ayat ini juga menunjukkan Zaid terkecuali daripada pelajar-pelajar yang telah hadir ke kelas. Mari kita lihat ayat seterusnya. Jalasa at-tullabu 'alal kursiyyi 'ada Zaidan, ataupun jalasa at-tullabu 'alal kursiyyi 'ada Zaidin, yang bermaksud pelajar-pelajar lelaki telah duduk di atas kerusi kecuali Zaid. Ayat ini juga menunjukkan Zaid telah terkecuali daripada pelajar-pelajar yang telah duduk di atas kerusi. Inilah yang dikatakan sebagai pengecualian dalam konteks ayat ataupun dipanggil sebagai al-istisna, yang bermaksud pengecualian, ataupun kita boleh i'rabkan sebagai mustasna. Apa itu al-mustasna? Al-mustasna huwa ikhraju ma ba'da illa min hukmin ma qablahu. Al-mustasna huwa ikhraju ma ba'da illa min hukmin ma qablahu. Maksudnya, mustasna ialah mengeluarkan sesuatu yang berada selepas illa, yang bermaksud kecuali daripada hukum sebelumnya. Atau dengan bahasa mudah, sesuatu menjadi terkecuali daripada perkara yang dinyatakan sebelumnya sekiranya terdapat perkataan illa di dalam ayat. Illa bermaksud kecuali. Selain daripada illa, adakah terdapat perkataan-perkataan lain yang digunakan untuk pengecualian? Jawapannya, ya. Mari kita pelajari adawat al-istisna, iaitu kata pengecualian atau kata istisna. Terdapat 6 perkataan daripada kata istisna yang membawa maksud kecuali, iaitu illa, ghaira, siwa, ada, khala, hasya. Saya ulang sekali lagi. Illa, ghaira,
siwa, ada, khala, hasya. Semuanya membawa maksud kecuali atau melainkan. Sebentar tadi kita telah pelajari adawat istisna atau kata istisna. Sekarang kita akan pelajari arkan al-istisna, iaitu rukun istisna. Terdapat 3 perkara yang perlu ada dalam istisna, iaitu yang pertama, mustasna minhu. Yang kedua, adatul istisna. Yang ketiga, mustasna. Mustasna minhu bermaksud sesuatu yang dikecualikan darinya. Adatul istisna iaitu kata istisna. Mustasna adalah sesuatu yang dikecualikan. Mari kita lihat contoh ayat Zahaba at-tullabu illa Zaidan. Zahaba at-tullabu illa Zaidan. Maksudnya, pelajar-pelajar lelaki telah pergi kecuali Zaid. Ayat ini menunjukkan Zahaba fa'il, at-tullab adalah fa'il iaitu pelaku. Ia merupakan mustasna minhu. Manakala illa adalah adatul istisna, kata istisna. Perkataan Zaidan adalah mustasna, iaitu sesuatu yang dikecualikan. Ini bermaksud Zaid terkecuali daripada pelajar-pelajar yang telah pergi. Terdapat perbezaan cara kita mengi'rab mustasna selepas illa, ghaira, siwa, ada, khala dan hasya. Mari kita lihat cara i'rab selepas illa. Contoh ayat, Ja'a at-tullabu ilal madrasati illa Zaidan. Ja'a adalah fa'il madin, at-tullab adalah fa'il, ila harfu jar, al-madrasah ismul majrur, illa adatu al-istisna, dan Zaidan adalah mustasna. Cara mengi'rab Zaidan adalah mustasna mansubun bil fathah. Mustasna mansubun bil fathah. Adapun cara i'rab perkataan selepas ghaira dengan siwa berbeza dengan i'rab illa. Ghaira dengan siwa merupakan isim. Mari kita lihat contoh ayat, Ja'a at-tullabu ghaira Zaidin. Ja'a fa'il madin, at-tullab fa'il, ghaira kita i'rab sebagai mustasna mansubun bil fathah wa huwa mudhaf, dan ia merupakan adatul istisna. Ia adalah mustasna dan mudhaf. Adapun perkataan Zaidin kita i'rab sebagai mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Ayat seterusnya, Ja'a at-tullabu siwa Zaidin. Ja'a fa'il, at-tullab fa'il, siwa mustasna mansubun bil fathah wa huwa mudhafun. Mustasna mansubun bil fathah wa huwa mudhafun. Zaidin mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Adapun untuk perkataan selepas ada, khala dengan hasya, cara untuk i'rabnya ada 2 keadaan. Yang pertama, kita boleh i'rabkan ada, khala dengan hasya sebagai fa'il madin.
perkataan selepasnya kita i'rabkan sebagai maf'ulun bih. Cara i'rab yang kedua, ada, khala, hasya, kita boleh i'rabkan sebagai harfu jar. Dan perkataan selepasnya adalah isim majrur. Kesimpulannya, cara i'rab ada, khala, hasya dan perkataan selepasnya berbeza dengan illa, ghaira dengan siwa. Cara i'rab ada, khala, hasya atau perkataan selepasnya ada dua keadaan. Yang pertama, kita i'rab ada, khala, hasya sebagai fa'il. Sekiranya kita i'rab sebagai fa'il, perkataan selepasnya wajib kita i'rab sebagai maf'ulun bih dan dia mesti mansub bil fathah. Sekiranya kita i'rab ada, khala, hasya, harfu jar, perkataan selepasnya kita i'rab sebagai ismil majrur dan ismul majrur wajib majrur bil kasrah. Para pendengar yang dikasihi sekalian, mari kita lihat slide seterusnya. Slide seterusnya ialah ayat-ayat yang mempunyai adatu al-istisna, mustasna minhu dan mustasna. Ayat pertama, akala at-tullabu illa zaidan. Ayat kedua, qamat at-talibatu ghaira aisyatin. Yang ketiga, la yahduru at-tullabu siwa zaidin. Yang keempat, jalasa ar-rijalu ada Muhammadan ataupun jalasa ar-rijalu ada Muhammadin. Yang seterusnya, namal auladu khalal walada ataupun namal auladu khalal waladi. Seterusnya, darasa at-talamidu hasya tilmidan atau darasa at-talamidu hasya tilmidin. Cuba anda cari di manakah adawat al-istisna di dalam ayat-ayat berikut. Ya, sebagaimana yang antum telah ketahui bahawa adawat al-istisna ada 6 semuanya, iaitu illa, ghaira, siwa, ada, khala dan hasya. Ini semua adalah adawat al-istisna. Cuba anda lihat bagaimanakah tanda-tanda i'rab selepas adawat al-istisna. Tanda i'rab selepas illa wajib mansub dan di-i'rab sebagai mustasna. Tanda i'rab selepas ghaira dan juga siwa wajib majrur. Dan i'rab perkataan selepas ghaira dengan siwa adalah mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Adapun i'rab ghaira dengan siwa kita i'rab sebagai mustasna mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Bagi perkataan ada, khala, hasya, tanda i'rab perkataan selepasnya ada dua keadaan, iaitu mansub ataupun majrur. Sekiranya mansub, kita boleh i'rab sebagai maf'ulun bih mansubun bil fathah, dan adawat al-istisna sebelumnya kita i'rab sebagai fa'il madin. Manakala sekiranya majrur, kita i'rab sebagai ismul majrur majrurun bil kasrah
Dan adawat al-istisna sama ada, khala ataupun hasya kita i'rab sebagai harfu jar. Kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini ialah al-istisna maksudnya pengecualian. Pengecualian daripada perkara yang dinyatakan. Daripada rukun al-istisna ialah mustasna minhu, adatu al-istisna dan juga mustasna. Dan di antara adawat al-istisna iaitu kata istisna ataupun adawat al-istisna ada 6 iaitu illa, ghaira, siwa, ada, khala, hasya. Illa, ghaira, siwa, ada, khala dan hasya. Tanda i'rab bagi perkataan selepas illa wajib mansub. Tanda i'rab bagi perkataan selepas ghaira dan siwa wajib majrur. Dan tanda i'rab bagi perkataan selepas ada, khala dan hasya ada 2 keadaan sama ada mansub ataupun majrur. Itu sahaja yang kita pelajari daripada tajuk al-istisna. Dan sebagaimana yang anda ketahui, al-istisna adalah salah satu tajuk daripada tajuk-tajuk nahwu. Syukran ala istima'ikum la'allakum tastafidun min hadhihi al-muhadarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.